أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. سورة الماعون. سورة Al-Ma'un. Surah yang ke-107 daripada tertib Al-Quran, tertib Mushaf. Diturunkan di Mekah, yakni surah Makkiyah. Surah yang dibahasakan pada Mekah, turun sebelum daripada Nabi kita hijrah pergi kepada Madinah. Bagi surah ni ada 7 ayat. Ada bagi surah ni 7 ayat. Panjang pada surah gapo kemarin, surah Al-Fah kemarin, surah Quraisy. Surah Quraisy kemarin 4 ayat je. Tapi surah ni 7 ayat. Dalam surah ni nak ayat bayan sifatil mukazzibina biddin. Dalam surah ni nak cerita dan nak tahu sifat-sifat orang mendustakan dengan agama. Sifat-sifat orang yang mendustakan dengan ajaran agama. Walau tak semua pun, dalam surah ni ada ayat rupa perangai pendusta agama. Orang dusta agama terbalas mana dalam surah ni kan tahu pada kita. Na'udzubillah lah. Dan sifat ni sifat hak kita tak sih. Bukan sifat hak molek dak, sifat hak tak molek. Siapa ada sakut dengan sifat ni, pisah.
gapo buai banyak-banyak. Dan tak sakut lagi, berdoalah kepada Tuhan. Semoga Allah Ta'ala jaga kita jangan bersifat dengan sifat. Kerana besar salahnya orang yang mendustakan dengan agama. Dan masuk agama tu segala urusan yang bersangkut paut dengan ajaran Allah, ajaran Rasulullah, kalau kita duk tak guna, tak karik ataupun buat main-main, jadi pendusta lah dengan agama Allah. Maka bahaya besarlah orang yang tak beriman dengan agama Allah. Kerana gapo Allah Ta'ala akan sedia balasan yang buruk dalam mukaddimah kemarin. Dan balasan yang berat sekali lah kepada pendusta agama. Kadang-kadang manusia tu dia mengaku kata dia Islam, dia mengaku kata dia ni beragama, tapi sifat-sifat pendusta agama tu ada atas dia. Na'udzubillah. Bini kita kena khabar, kena sedar. Ini di antara maudhu' besar yang Allah Ta'ala akan cerita dalam surah. Subah kata maqasidus surah. Dan maksud dengan surah ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Itu dia dah. Maka tiap-tiap surah ada Bismillahirrahmanirrahim. Tapi surah ni apa Bismillahirrahmanirrahim bukan satu ayat daripada surah, dan bukan satu ayat daripada surah. Pisagianya bila kita nak baca Quran, mulalah dengan a'udzubillah minasyaitanir rajim. Supaya Allah Ta'ala jaga daripada tipu daya syaitan. Walaupun kita baca Quran. Quran itu satu amal ibadat besar dah. Tapi syaitan duk karu lagi. Bening kita apabila kau baca Quran, fasta'iz billahi minasyaitanir rajim, maka hendaklah kamu minta jauh daripada syaitan yang kena rejam. Kena a'udzubillah, minta jauh. Kerana dalam hal baca tu pun ada lagi syaitan yang duk ganggu. Bini tiap-tiap kali kita baca Al-Quran, minta lindung kata daripada syaitan. Iaitu dengan kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah engkau, hei Rasulullah, ya Rasulullah, akan orang yang mendustakan agama. Tahu ke tak? Balah mana rupa orang yang mendustakan agama, ataupun sifat orang yang mendustakan agama tu balah. Maka bila sebut agama, meliputi hari pembalasan. Semua janji yang Allah Ta'ala janji di akhirat sana masuk dalam agama belaka. Di dunia ni kita patibat, kita kerja mengikut suruhan agama. Lepas tu di akhirat sana ada hari balasan, masa untuk balas orang yang tunai agama. Dan begitu juga balas
terhadap orang yang tak tunai ajaran agama. Ni cara beragama lah tu. Orang yang molek, Tuhan akan balas molek kepada dia. Dan orang yang tak turut ajaran agama, Allah Ta'ala akan balas ngikut balasan yang munasabah dengan dia. Fa in khairan fa khairun. Kalau buat molek, Allah Ta'ala akan balas molek. Tak nyanyo. Wa in syarran fa syarrun. Dan kalau dia buat jahat, maka Allah Ta'ala akan balas jahat. Maka semua ni adalah bersangkut paut dengan agama. Dan amalan agama tu bang, semaya, puasa, gapo semua tu agama. Agama ni supaya cara hidup kita. Mula daripada beranak tu pun bersangkut paut dengan agama dah. Tengok sampai mati. Dan seorang tu hidup menyawa, kena ada urusan agama terhadap dia. Bahawa kita duk baca apa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayaku, ibadatku, hidupku, matiku bagi Allah rabbil alamin, Tuhan sekalian. Tu agama. Semua gerak-geri kita, ibadat, semaya, puasa kita, haji kita, umrah kita, hidup kita, menyawa kita mula daripada beranak hingga sampai mati, orang panggil hidup. Dah, semua tu kena turut agama lah. Baik beranak, kena beranak baik agama, jangan duk beranak baik jahiliah. Dah duk gapo, duk pelepah mengikut hatu, mengikut gapo syirik dengan Allah Ta'ala. Tu mula dah beranak dengan agama. Lepas tu hidup kita mula daripada hidup sampai mati, wa mahyaya, hidupku kena duduk dalam garisan agama. Ni boleh, ni tak boleh, ni salah, nah, ni tak betul, ni lawan Tuhan, ni taat Tuhan. Tu agama lah kau. Dan begitu mati dan mati kita. Mati pro pun kena turut agama juga. Lillah juga. Mati besan Islam. Nah, mati akhir kalam dengan la ilaha illallah. Bawa mati dah kena sipek, kena kafir, kena semaya. Nah, jangan duk buat benda-benda hak Allah Ta'ala larang. Semua tu orang panggil agama. Nah, maka agama ni adalah lillahi rabbil alamin, bagi Allah, mengikut ajaran Allah. Ni orang yang beragama. Pendek kata, cara hidup kita, cara mati kita, cara ibadat kita mengikut apa yang diajar oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang beragama. Kemudian ada satu jenis manusia yukazzibu biddin, mendustakan dengan agama. Maka dalam surah ni nak ayat sifat dia olahan. Dan mendusta dengan agama ni tak heran aku agama, tak turut agama. Uya beranak mula dah. Beranak tu kadang-kadang bertabik dengan hatu tu, hatu ni. Hatu mak kopel. Nah, kena pelepah, kena hayai panggil, kena. Kalau tak awak balas tu jadi gitu, jadi gini, mula dia tak beragama dah. Nah, lepas tu hidup dia sehari-sehari makan atau rebo, dosa tu dosa ni tak berubah. Hingga siapa punya mati pun sebetulnya kau. Punya mati tu orang pergi ajar ngucap tak itu. Ada cara dia, cara agama dah. Orang duk letih tu kita kena ajar ngucap. Cara ajar ngucap pula dah. Jangan duk gapo, jangan duk tineh, jangan duk acak. Itu agama. Tapi orang tak beragama, dia duk kecek buku lain. Geger. Sampai orang nak mati. Ada setengah tu dia duk besar. Jalan lah, molek-molek. Tak usah duk sugo lah. Apa tahu?
Tu bukan agama lah. Nak mati hidup jalan suruh jalan molek-molek. Tak usah duk sugo, tak usah duk tu son. Ataupun bawa nak mati bawa hidup kena di telinga duk minta maaf. Duk bau nak minta maaf. Maaflah kat aku, mai nyomu, mai pisai mu, mai lada mu. Dah duk kata kamu bau siapa tu tak beragama. Punya tu habis dah. Nah, bini kata, kita dah baca kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Bawa mati dah. Cara mana sipai? Ngikut sunnah, ngikut ajaran agama, ngikut ajaran Nabi lah ano. Nah, maka semua tu. Tapi ada juga setengah tu. Wak gitu, wak gini. Kadang-kadang ambil agama juga, mai dok rekeh. Mai dok kapuh dengan mati. Sipai pun subhanallah lah. Bawa mati dah, duk dalam kubur. Kena turun lagi agama. Kita duk dalam kubur dah tu, lawai agama lagi. Kadang-kadang kita duk puja kubur. Kadang-kadang kita duk dah duk tamuh ibadat dia, dia tak ada. Pesan tak ada gapo. Kita fikir dengan cara kita, tak ada ikut ajaran agama. Nah, maka semua ni hidup kita, mati kita adalah kena turut agama. Kemudian ada sejenis manusia mendustakan dengan agama. Kalau gitu, tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama? Tahu tak sifat dia lah anu atik. Nah, orang yang mendustakan dengan agama tu sifat perangai dia, keduduk ke dia biasa mana. Maka masuk dalam agama ni hari pembalasan, iaitu hari kiamat. Habis itu hari kiamat tu ada satu nama dia Yaumuddin. Nah, maka gapo agama ni sakut paut dengan bangkit di hari akhirat. Sakut paut dengan dosa pahala, jaza wassawab. Dosa pahala tu hak agama tu. Bukan kita boleh buat sendiri. Kalau kita buat tak kena lagu, walau kita mengaku kata boleh pahala, tak jadi pahala. Nanti kita buat sendiri, lebih lagi berlawan dengan ajaran Rasulullah, tidak dicontoh oleh Rasulullah. Nanti kita pergi panah kata boleh pahala, boleh dosa, boleh gapo, tak. Itu semua adalah sakut agama. Kalau itu engkau tahu ke tak ya Muhammad, ya Rasulullah, sifat orang yang yukazzibu yang berdusta bidin, yani bil jazai wassawabi wal ba'si pada hari kiamat esok. Tahu tak sifat orang mendusta, pendusta, bukan orang beragama ni, orang hak lawan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang itu ialah orang yang menindas serta berlaku zalim terhadap anak yatim. Inilah di antara sifat orang yang mendustakan agama. Fadzalika, maka bermula jadi makian itu allazi yukadzibu biddin allazi yad'ul yatim. Ialah orang yang meninah serta berlaku zalim kepada anak yatim. Nah, tolak anak yatim, tak peduli kepada anak yatim, serta dia muamalah dengan anak yatim birillatin, dengan kekasaran. Ini setengah daripada sifat pendustakan dengan agama. Yuqahirul yatim. Nah, yad'ul yatim, mana yuqahirul yatim, wa kasar terhadap anak yatim. Wala yut'imuhu, dan tak ada makan ke dia. Nah,
Ada anak yatim dalam rumah dia, dalam jaga dia, tapi tak wi makan serupa dengan anak sendiri, ataupun tak ada wi makan sempurna kepada anak yatim. Dengan sebab dia rasa kata yatim tak ada apa, dihina, dipandai perih, pandai rendah kepada anak yatim. Tak serupa dengan anak-anak hak tak yatim. Serta dia tidak buat baik kepada. Dan tak ada lembut, tak ada gapo boka buat kasar terhadap anak yatim. Inilah sifat orang yang mendustakan agama. Lebih-lebih lagi berlaku zalim kepada anak yatim. Sekeh kepala dia, piak dia, hamak dia. Dia nak makan mak tak suku, buh nasi dari pinggir lain tak suku dibucuk dinai. Puak dia makan, Allah naudzubillah. Dan termasuk juga ya budak ni, banyak anak yatim ni budak dah. Tapi kalau masa tua dah besar dah tu habis dah lah yatim dia tu. Budak payah budak tu. Nak sebuah makan, nak sebuah gapo supaya kita berjamu tu. Kadang-kadang orang tua tu kita jamu molek. Bawa budak-budak. Orang masuk dekat, pergi berjauh. Pergi mai sepinggan pergi makan di bucu mana. Maka dalam tu kalau ada yatim, orang panggil wak kasar pada anak yatim. Baik tu budak tu kena makan dulu, pergi masak tu. Lama dia duk likong, duk nati dah. Biar kita berjamu tu nak cari pahala. Kita jamu tu nak cari pahala. Dan nak cari kebajikan. Buat jamuan tu nak cari kebajikan. Maka di antaranya kita beri makan kepada budak-budak, utama sekali yatim, itu adalah satu kebajikan yang besar. Ni kita tarik masuk dekat. Kadang-kadang makan nanti orang tua makan habis dulu, makan sudah dulu, baru kita beri anak yatim. Kadang-kadang anak yatim anak budak-budak tu, dalam tu ada yatim tak yatim lah. Budak mari nak makan kata hamak tu baik. Ya Allah, nanti haram. Nanti sudah orang tua dulu. Maka semua tu kita buat kasar kepada budak. Kalau masuk anak yatim, buat kasar kata kepada anak yatim. Nah, kalau budak tu dia tak ada yatim pun miskin. Miskin cerak dah budak tu. Dia tak ada milik gapo sekarang. Dan dia lapar tu miskin dah. Hari mana hari lapar, hari mana barang tak ada, miskin lah. Maka kita kena rasa kata jamu nak makan tu nak cari kebajikan. Nanti kita belakang wak main. Ataupun jukah tambah lagi. Serupa dengan berlaku pada masa jahiliyah. Seorang duk sembelih lembu, sembelih ke apa, sembelih uta berjamu nak minggu. Tapi anak yatim nak pergi makan. Kemarin dah. Nyo hambak dengan tukar dia. So tu baik. Maka ini ya du'ul yatim. Baik kita kena makan dulu. Kalau dia yatim, kita hormat kepada anak yatim. Kalau dia tak yatim, kita hormat kepada dia kerana dia miskin. Kerana dia budak tu miskin belaka. Dia tak ada duk mewah lagi. Maka janganlah kita buat kasar terhadap anak yatim. Maka ayat ni ada riwayat kata turun pada seorang pada masa Rasulullah dan masa jahiliyah dulu. Dia tu jamu orang hebat lah. Jamu semua sembelih uta seminggu sekali. 2 ekor kata. Tapi anak yatim pergi nak tupai makan, dia hamak. Dia halau tu baik wak kasar. Inilah di antara sifat pendusta dengan agama. Lebih lagi dia tu tadi boleh ayat ni turun ni, dia tu bukan orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahlah dah sifat ni lagi. Tapi kalau orang Islam dah ni bila dia buat belatu, salah lah, berdosa lah. Maka dia kena bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan utama sekali orang
Yatim, budak yatim tu ada bersama dengan kita. Kita duk fera dengan sebab tok gapo pak dia, ayah dia mati, anak yatim bersama dengan mak dia. Maka mak kena jangan gapo wak kasar terhadap anak yatim. Dan lebih-lebih lagi kita jadi pak tiri dia. Kadang-kadang kita pergi menikah seorang perempuan ada anak, 2 orang, 3 orang yatim. Nah, banyak sekali lah. Maka kita kena jaga anak yatim tu serupa dengan anak kita sendiri. Kalau kita wak kasar, kita wak orang apa, wak tak betul dengan ajaran Allah Ta'ala, maka masuklah dalam kata yadu'ul yatim. Nah, dan harta dia gapo pun kena jaga molek. Dan ayat ni juga turun ada satu sebab yang berlaku, iaitu Abu Jahal sendiri. Abu Jahal sendiri tu bila ada orang Ahlu Mekah tu nak mati ke sakit ke apa, wasiat pada Abu Jahal suruh turun caralah. Budak anak dia nak mati, dia rasa nak mati, lepas suruh turun caralah. Lepas tu harta pula dah suruh duduk di tangan Abu Jahal tu. Suruh belanja dia. Lepas tu satu hari anak yatim sana pergi suruh Abu Jahal minta. Minta lah harta dia tu. Pergi pula dah dengan kata setengahnya dengan keadaan bertelanjang, tak ada pakaian. Susahnya anak yatim. Telanjang sini mana tak ada pakaian dia. Tapi Abu Jahal tak uwi. Bila tak uwi, dia kata pula dah, pergi royak ke Muhammad. Dia mengadu ke Muhammad. Suruh pergi mengadu ke Muhammad tu dengan cara menyanyi lah. Istihza' buat main-main pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dok minta tawi. Kok lah dia duduk seoku tu setengah pada. Ada juga setengah orang. Sudah dia ku belaka. Aku wali ni. Allah. Wali tahu mana nak siapa duk zalim harta orang. Ada juga setengah. Takwi kepada anak yatim. Dia kata wali, tu pun mujur yang aku bui. Kalau aku takwi dah aku wali. Wali tu kadang-kadang saja tu. Kalau bahagi-bahagi boleh ke dehma lain, harta pusaka tu boleh ke orang lain, dia saja ya. Yang habis di dehma lain, dia ahli fardu ashabul furud tu. Orang yang makan cerak dah tu. Habis kosongnya dia, walau dia wali. Tapi kalau dia tu ada lebih lagi, bolehlah ke wali. Maka setengah orang tu bila dia wali ikut dia. Ambil galah ukur. Ni aku nak kemung. Jawab le kawan anak cucu dia. Anak yatim kata, Allah sikit ni. Pangah sikit. Ya, ikut aku lah. Aku wali ni. Ya. Tu zalim dia. Padahal dia tu kira ni saja ya dia. Nyetel dah malah habis dah. Harta. Bukan arti wali tu ikut dia. Wali tu boleh qadar dia lah. Ya waliknya orang makan asabah tu dia panggil wali. Buat kita lah itu. Orang makan hak lebih tu. Padahal tak lebih saja lah. Tapi dia bagi harta tu. Hak budak-budak tu boleh sikit-sikit. Dia takwi sempurna kerana dia mengaku kata wali. Sedangkan wali itu orang yang menguruhkan harta pusaka mengikut apa yang syariat ajar, syariat agama ajar. Tapi buat dia ni buat kasar terhadap orang-orang lemah, terutama sekali anak yatim. Maka Abu Jahal ni bila anak yatim tu dia terima wasiat daripada pak dia suruh bercara. Bawa anak yatim pergi minta, dia takwi. Bawa takwi, menganying pada dengan agama, suruh pergi royak Muhammad, suruh mengadu Muhammad. Suruh pergi tu bukan suruh pergi sungguh, suruh pergi dengan jalan menganying mai. Maka budak tu betul-betul pergi royak sungguh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lagi royak, Nabi Muhammad pun ajak budak tu mari jumpa lah. Nabi kita dah pergi jumpa. Bawa mari tu, bui weh. Bawa Nabi Muhammad mari bui. Bawa bui, buat arak tu pakat cucuk tu. Tahu tu je. Nakut sangat salah tu itu kan dah. Bawa Nabi Muhammad mari bui.
Ya toh, kalau tak bui, aku nampak ada satu benda nak supaya kata nak wak binasa ke dia, nak terengai dia. Kalau aku tahu dia Allah lah gitu. Ni dengan berlaku benda walah ni, nah sebab dia orang zalim harta anak yatim balas ni, maka inilah sifat orang yang mendustakan agama. Banyak sifat orang pendusta agama tu, tapi hak ni hak biasa berlaku dah. Perangai pendusta agama tu allazi yad'ul yatim, iaitulah wak kasar yuqahirul yatim wala yut'imuhu wala yuhsinu ilaihi. Wak kasar terhadap anak yatim dan tidak makan kepada dia, dan tidak wak baik terhadap anak yatim. Ataupun wak zalim terhadap anak yatim, tak mensempurnakan hajat anak yatim, maka orang itu ialah orang yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Ini sifat yang pertama. Nah, sifat yang pertama, allazi yukadzibu biddin wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Tidak menggalak ni tak ada ronak-rong langsung. Lebih-lebih lagi dia sebagai ketua, sebagai pemimpin, tak ada langsung raikan, kerungkan, kecek nak tolong orang-orang susah. Dia nak buat getak semata. Nah, seolah kata. Ataupun nak kuda besar-besar semata. Orang susah dukuk kampung, miskin-miskin dia tak boleh mengaji, tak boleh makan, tak boleh apa. La yahuddu ni tak ada ronak-rong langsung, tak ada menggalak langsung. Kau kacau besar-besar nu, kacau puak lapis hebat-hebat nu, hak miskin tinggal duk jadi sapah masyarakat. Sedangkan orang hak miskin inilah hak kita kena buat kerongkan nombor satu. Nah, supaya boleh tolong dia. Ada duit, ada gapo, ataupun kita fikir cara mana nak tolong budak tak boleh mengaji, cara mana nak tolong budak hok mokpok tarak. Nah, cara mana nak tolong budak hok tak cukup makan. Makan 3 kali sehari, orang ada makan 3 kali, dia boleh makan 2 kali. Ya lebih-lebih lagi musim poh, musim susah. Tak ada fikir langsung. Orang mikir yang boleh susun rancangan untuk menolong orang susah. Tapi kita kita kena tolong orang susah, kita kena bantu orang derita. Tapi orang miskin ni sama ada miskin, semula jadi dia miskin, sifat dia orang susah. Ataupun miskin dengan sebab penyakit, sebab payah cari makan, ataupun dengan riba, dengan bohsa. Nah, maka semua tu kita kena masuk dalam fikiran supaya yahuddu, kita kena menggalak. Tak menggalak orang lain tu pun sudah masuk dalam kata pendusta agama. Apa dah lagi tambah dia. Kalau kecek buku orang susah-susah, tak ada nak peduli. Dia sendiri pun tak biasa tolong. Nah, tak biasa tolong. Bini nak wicakan ataupun orang pandai kecek, pandai jadi pemimpin, jadi apa? Di antara tugas kita, ya kena yahuddu apa? Ala ta'amil miskin. Nah, kita kena fikir ni. Sebab dalam kampung kita kena fikir mana susah, mana gapo. Dalam masyarakat kita, hingga siapa, nah, tengah-tengah tempat tu duduk dalam susah, kain pun tak cukup, makan harian pun tak cukup, duit dekat hotel, gapo semua. Nah, tak ada siapa nak kecek dia,
maka masuk dalam kata yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak menggalak untuk memberi makan yang berhak diterima oleh orang miskin. We makan kepada orang miskin itu sudah jadi kewajipan kita dah. Lepas tu tak menggalak dah. Nah, tak menggalak. Tak ada. Menggalak ni mana tak ada. Berkecek, tak ada cari jalan. We masuk dalam gatik dalam. Gapo dalam bernamik modok kecek kita tu nak cara nak tolong orang miskin. Tak nombor satu selalu. Kerana takut kita sebagai jadi pendusta kepada agama. Tak nombor satu lah. Tolong anak. Ni masuk dalam nak yobai dah. Dah masuk dalam nak yobai kita supaya kita tak mendustakan agama tu jadi orang. Setengah-setengah masyarakat tu dia gapo wak duit tengah untuk tolong orang susah. Ada setengah tu wak wakaf mu'inu untuk menolong orang susah. Supaya ya kadang-kadang orang ni kalau dia duk seni semua duk gapo duk bahasa seni semua dia tak fikir terhadap orang susah. Tapi dia berasa diri dia susah, lebih-lebih lagi dia ahli pengetahuan, orang ada pengalaman gapo, dia fikir nak tolong orang susah. Supaya ada masyarakat kita ataupun penduduk kita ni hak supaya duk kerja di Mekah tu dah. Kerja di Mekah tu dia ada satu wakaf nama Mu'in Al-Fatani. Mu'in Al-Fatani maknanya pecung duit wakaf khairat gapo untuk tolong orang-orang susah. Tapi khas bagi kawasan kita lah penduduk Nara Tani gapo wak untuk kawasan sikit. Kalau bolehnya semua orang Islam dah, supaya orang Arab tu sedunia dah. Gi ke Afrika, gi ke Somalia, gi ke mana, gi tolong. Gi gali telaga. Gi pisah, boleh tolong orang-orang miskin. Makan, boleh makan dah mau tu menanak bui. Pisah wak rekan, pakak menanak, makan kepada orang-orang. Maka dia mujur benar lah boleh makan. Tapi orang pendusta agama ni la yahuddu, yani la yahussu nafsahu, tidak menyungguh diri dia sendiri dan tidak menyungguh orang lain. Tak ada mikir diri dia sendiri dan tak ada arah kepada orang lain. Tak ada buat cara kepada orang lain. Orang hak pandai buat cara, pandai buat rekan, buat kerongkan tu atas nak makan kepada orang fakir miskin. Habis ni kita kalau pandai buatlah. Buat kerongkan. Malah mana kita kerongkan budak tak ngaji. Musim panas, musim kalau cuti, tu saya hidup saja nak gapo. Nak boleh makan ataupun dia tu berasa serenok sikit. Buatlah kerongkan. Tulislah kerongkan Dan kalau kita tu orang pandai susung lebih lagi, buatlah. Ada nak yobai kita tolong pada orang-orang yang susah. Dan kita dalam masyarakat kampung, dalam masyarakat keluarga pun kena ita kata, kena tengok kata hok mana susah, mana gapo. Sekurang-kurangnya kita semangat. Kerja dia, cari kerja tak apa. Supaya puak muhajirun pergi kepada Madinah tu. Puak muhajirun tu susahlah. Tinggal kampung halaman pergi kepada Madinah. Di antaranya dia mau rumah, makan ni. Di antara pertolongan dia mau pula kerja. Tunjuk kerja. Ada setengah sahabat tu dan nak tolong tu, nak tolong ni, nak bahagi harta dia gapo, pakak makan. Tapi dia terbelah lah, tak apa, tak tapi asal tunjuk kerja kat aku. Pergi menega, nak pergi berjual di mana, bucu mana, supaya boleh berjaya dalam hidup, dalam makan. Maka tunjuk kerja kepada orang-orang susah tu dia mujur benar. Jangan kita duduk dia. Jangan kata aku seni dah, tak ada gapo dah. Cukup dah, ada cukup dah kita ada rumah dah gapo.
Tapi orang miskin tu kita tak ada peduli, masuk dalam la yahuddu, maka sifat ni sifat pendusta agama juga. Mana la yahusu nafsahu, tidak menyungguh-nyungguh, tidak gapo usaha diri dia sendiri, dan tidak menyungguh orang lain kepada orang makan, kepada orang fakir. Di firman Allah Ta'ala, di antara sifat ashabus shima tu, dia tak boleh makan. Innahu la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ahlu shimal, orang terima surat amalan dengan tangan kiri tu, dia tak beriman dengan hari kiamat dan tidak bersungguh-sungguh di atas makan pada orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Maka bila sampai hari kiamat tak ada saing. Walau kita atas dunia duk saing dengan orang kaya-kaya, dengan orang lebih-lebih, tak peduli pada orang miskin, tapi bahawa sampai akhirat nafsi berlaku. Walaisa lahul yawma hahuna hamim. Sifat dia tak beriman dengan hari kiamat dan tidak gapo bersungguh-sungguh wi makan kepada orang miskin. Innahu la gapo tidak beriman dengan hari yang besar, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak beriman dengan Allah yang maha besar, dan tidak wi makan pada orang-orang miskin. Falaisa lahul yawma hahuna hamim, maka pada hari ini tidak kawan dah. Kalau gitu kita boleh tahu wi makan ke orang miskin ini adalah pahala besar. Jangan koda kalau kita wi makan kepada orang kenyit dah mudarat, tak pahala lah. Orang tu kenyit 4 kali dah bagi ni. Atau kita wi makan supaya hari raya tu dah, hari raya mudarat pada dia, maka tu tak ada jadi kebajikan lah, jadi mudarat lah. Tapi yang pentingnya kita cari susah-susah tak ada makan lagi. Sama ada wi makan masak, makan selalu. Bila dia berhajat masak, berhajat nak makan selalu, pokok Afrika tu mujur benar lah orang. Ataupun kita pisah, dia boleh makan. Walau tak makan hari ni pun, kita wi pertolongan supaya dia boleh makan esok lusa ke puasa. Ini di antara sifat allazi yukadzibu bid-din. Ya Allah, ya Tuhan, jadilah kita semua daripada orang yang membenarkan dengan ajaran agama. Serta lemah lembutlah kita kepada anak yatim, dan ingatlah kepada orang miskin, orang fakir. Sekurang-kurangnya wi nasihat, wi kerja, wi fikiran yang baik pada dia, supaya dia boleh senang dan boleh tenang dalam hidup dia seterusnya. InsyaAllah kita adalah di antara orang mukmin dan orang yang beriman dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.